Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 11 Jun bersama saya Syahira Izzatiyah ke pajuk utama tengah hari ini. Gerakan jejaki 12 kubur penduduk orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh bermula. Selamat ke-15, 14 kematian pada Syawal ke-6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gerakan diteruskan hari ini bagi menjejaki 12 kubur penduduk orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh di Gua Musang, Kelantan yang ditanam secara adat setelah meninggal dunia berikutan jangkitan saluran pernafasan sejak awal Mei hingga Jun lalu. Bagi perkembangan terkini, kita terus berlintas langsung dengan Shanun Hanif Abdullah Suhaimi. Jadi Shanun, difahamkan ada maklumat awal yang mungkin boleh dikongsi berhubung penemuan kubur terbabit. Terima kasih Syira di Seri Pentas. Saya kini Syira berada di belakang saya IPD Gua Musang dan saya difahamkan terdapat maklumat maklumat awal mengatakan polis Diraja Malaysia telah mengenal pasti dua kubur baru, kubur yang mereka akan gali oleh pihak forensik bagi mengenal pasti punca kematian. Jadi dua kubur itu adalah daripada 12 kematian yang ditemui sebelum ini. Dan saya difahamkan juga pasukan itu telah pun berada di lokasi di Kampung Kuala Koh sejak semalam dan usaha telah digiat dijalankan bagi mengesan kubur-kubur yang lain. Dan saya bersama tamu kita iaitu Encik Nasir Dollah. Jadi Encik Nasir Dollah ini adalah daripada suku Temia dan beliau ni aktivis masyarakat dan adalah pengurusi bagi Persatuan Pembangunan Orang Asli Malaysia Cawangan Gua Musang. Jadi terima kasih Encik Nasir. Jadi pada pandangan Encik Nasir untuk mencari kubur yang lain dan untuk menggali semula ni, jadi adakah satu tugas yang sukar dan bila boleh siap kalau digali pada hari ini? Pada saya untuk mencari ataupun menggali kubur yang telah pun dinyatakan oleh komuniti tentang jumlah kematian, bagi saya adalah satu perkara yang sangat rumit. Kalau kita ambil masa untuk mencari gali dalam sehari dua, memang suatu bukan perkara yang mudah. Jadi kalau pihak berkuasa ataupun pihak berkenaan ingin juga melakukan perkara tersebut, mereka perlu ambil masa lebih daripada seminggu. Itu pada pandangan saya. Jadi mengapa begitu? Adakah kerana jauh di pedalaman atau macam mana? Ya, kerana kedudukan lokasi yang disebut adalah terlalu sukar bagi mereka untuk ke tempat kejadian ataupun tempat yang dikenal pasti. Sebab itu kita boleh katakan suatu perkara yang sukarlah untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Dan ramai juga yang bertanya, mengapa dikebumikan di satu kawasan yang jauh dalam hutan? Adakah mereka nak melarikan diri ke atau kenapa sebenarnya? Itu merujuk kepada kepercayaan komuniti masing-masing. Sebab kita di Gua Musang ini mempunyai dua suku, iaitu Batek dan juga Temia. Jadi saya tidak berapa ariflah tentang Batek. Tapi kalau Temia, kita ada suatu tempat khas untuk dikebumikan. Tak kira kematian itu disebabkan atas wabak ataupun penyakit yang biasa. Jadi kalau suku Batek ini saya tidak kenal pasti. Namun mengikut kepada cerita mereka pengebumian mereka terletak di merata-rata tempat. Jadi ini ada sesuatu yang sukar untuk proses ini bagi saya. Dan soalan terakhir saya, difahamkan penduduk ini akan dipindahkan ke satu lokasi lain. Jadi macam mana pandangan persatuan, adakah persatuan setuju mereka dipindah ke lokasi lain atau macam mana? Bagi saya ada dua perkara yang harus kita lihat di sini. Pertama, kalau mereka dipindahkan untuk sementara waktu, saya bersetuju. Tapi kalau mereka dipindahkan secara kekal, saya tidak bersetuju.
kerana itu adalah tempat dan juga hak mereka. Kerana apa? Kerana isu sekarang ini kerajaan kena cari jalan penyelesaian. Apakah punca yang menyebabkan kepada isu ini? Bagi saya dan bagi pandangan saya, isu ini adalah berpunca daripada pencemaran alam sekitar. Dan kemudahan infra di sana juga saya dapati bahawa mereka tidak ada kemudahan asas yang lengkap, seperti air dan sebagainya. Jadi langkah yang terbaik untuk kerajaan menyelesaikan masalah ini perlu menyediakan dari sekarang. Bukan kita nak cari benda lain yang sememangnya tidak penting daripada itu. Jadi maknanya kena perlu sediakan sumber air yang bersih dan juga kemudahan seperti elektrik. Itu bagi saya penting untuk mereka, supaya mereka duduk kekal di sana dan tidak boleh dipindahkan. Jadi menurut yang terkini, 20 mangsa telah dikeluarkan daripada wad hospital Gua Musang. Namun 13 daripada mereka kini berada di rumah inap sementara orang asli atau reka di Gua Musang. Jadi itu saja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Gua Musang. Kembali kepada Syira. Dalam pada itu, kru kami turut berpeluang menyelami luahan hati penduduk orang asli dari Kampung Areng 5 yang terletak kira-kira 2 km dari Kampung Kuala Koh, Gua Musang. Mereka mendambakan bekalan air bersih dan meminta bantuan kerajaan negeri untuk menyalurkan keperluan asas itu berikutan ketiadaan air telaga yang digali kerana musim kemarau. Ia memaksa mereka menggunakan air sungai yang didakwa tercemar. Pelumbungan. Jadi situ orang sini pun keadaannya ragu-ragu. Keadaannya ragu-ragu nak duduk. Yang setelah kita buat permohonan daripada sini sumber air yang terbersih sekali sudah 2 tahun, kita sudah berkali-kali masuk dengan surat khabar dan TV apa semua, itu permohonan dari sini lah, supaya orang sini supaya ada kemudahan. Itu je lah. Ada air boring tu diterima lah ya? Dia air boring tu dia terima. Sebab di sekarang ni macam dia akan susah lah. Jika macam orang lelaki pergi masuk hutan cari kerja, kan budak ni tak boleh mampu macam ni. Nak faham tak mampu. Jadi situasi orang kat sini yang saya dapati bermasalah punca air satu. Yang keduanya, air dah diboreng tetapi apinya tiada. Jadi kalau boleh minta jasa kepada pihak yang yang berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab kena kerjasamalah dari segi api untuk sedutkan air. Oleh kerana sini dia guna pam. Pam pun hari-hari kita tak boleh. Kan? Dia orang dah mengalami seberapa puluh tahun dah. Itu je yang kita dapat. Sekurang-kurangnya ada perubahan lah. Terutamanya saya harapkan sekarang ni tambah-tambah ada lagi orang cakap kerajaan baru. Jadi kita naklah baru orang. Dakwa mereka permohonan bagi mendapatkan keperluan asas itu telah banyak dibuat sebelum ini namun tidak diindahkan. Mereka turut bersedih dengan kejadian yang menimpa penduduk orang asli di Kampung Kuala Koh dan berharap pihak bertanggungjawab memberi bantuan sewajarnya kepada masyarakat itu. Baik, bayi 9 bulan yang menghidap kanser mulut germ sel tumor Ainul Mardia Ahmad Safiuddin selamat menjalani pembedahan selama 6 jam untuk mengeluarkan ketumbuhan di mulut dan lehernya. Pembedahan dilakukan di sebuah hospital kanak-kanak terkemuka di London. Menurut ibu dan bapa Ainul Mardia Ahmad Safiuddin Ahmad Razak dan Nurul Erwani Zaini, anak mereka itu dibawa ke bilik pembedahan pada jam 11 pagi semalam waktu United Kingdom UK. Pembedahan dijalankan oleh pasukan perubatan seramai 13 orang termasuk 4 pakar bedah dan 2 pakar bius termasuk Dr. Yuling Ong yang berasal dari Malaysia. I think the operation went very well. It went probably better than planned. The tumour came out as expected. We went with the approach there was not too much bleeding, and thankfully she was nice and stable throughout the operation. She had a massive tumour, and I think we always have to respect this. Tumours it's a big operation, so you always take each case as it comes. I'm just pleased that the operation went quite smoothly, and
that so far everything's looking quite good. Yes, we really appreciate it. Okay. Thank you very much, Dr. Okay. Thank you very much. All right. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Malaysia boleh ya? Malaysia boleh. Pembedahan diketuai pakar bedah plastik Profesor Dr. Danaway turut serta dalam pasukan perubatan itu Dr. warga Malaysia yang berpangkalan di London Dr. Nur Amalina Cik Bakri. Dr. Nur Amalina adalah individu yang bertanggungjawab dan berusaha membawa Ainul Mardiah untuk mendapatkan rawatan lanjut di London selepas penderitaan bayi itu mendapat perhatian netizen melalui media sosial. Dia sangat cantik dan dialah maksudnya dialah anak yang dilahirkan tahun lepas, macam mana rupa dia. So hari ni kita dapat tengok lagi muka dia yang pada saat awal kelahiran dia. Kita rasa macam Ainul reborn. Ainul telah dilahirkan semula dengan sifat yang sungguh sempurna, ciptaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna. Macam ketika ini Ainul masih lagi dirawat dengan rapi walaupun pembedahannya telah berjaya dan doktor pun telah mengesahkan mereka telah mengeluarkan ketumbuhan tu secara total. Tapi untuk sehari ke 2 hari ni mungkin kita masih lagi perlu teruskan doa untuk Ainul, dan doa ni kalau boleh teruskan sampai bila-bila supaya perkara yang telah berlaku dekat Ainul tidak lagi datang dalam hidup Ainul, dalam hidup kami, supaya kami boleh besarkan Ainul seperti macam mana ibu bapa lain. Ainul Mardiah ditemani ibu dan bapanya berada di hospital di London itu sejak 25 Mei lalu. Bekas pengerusi SRC International Sdn Bhd Tan Sri Ismi Ismail memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sumber kewangan syarikat berkenaan daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP serta geran permulaan daripada kerajaan. Menurut saksi pendakwaan ke-39 itu, KWAP memperuntukkan pinjaman RM4 bilion kepada SRC International selain menerima geran RM20 juta daripada kerajaan sebagai modal permulaan. Pada hari ke-22 perbicaraan, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berhubung dana SRC International berjumlah RM42 juta. Tan Sri Ismi berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ishak Muhammad Yusof. Ketika ditanya sumber kewangan SRC International digunakan untuk tujuan apa, Tan Sri Ismi berkata ia bagi tujuan pelaburan dan modal kerja. Tan Sri Ismi turut mengakui jawatan Datuk Seri Najib sebagai penasihat emeritus SRC International mempunyai kawalan dalam aspek pentadbiran lembaga SRC dan syarikat. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Baik, 14 kematian lagi dicatatkan akibat kemalangan jalan raya semalam. Ia menjadikan angka keseluruhan kematian meningkat kepada 221 orang dalam tempoh 13 hari selamat 15 sejak dilancarkan 29 Mei lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia, Dato' Asmawati Ahmad berkata, Selangor terus mencatatkan angka korban paling tinggi 38 orang, diikuti Johor 34 orang dan Perak 23 orang. Sejumlah 292,527 saman dikeluarkan sepanjang 3,849 operasi yang dijalankan. Bagi kes pecah rumah pula dan premis pula, 658 kejadian dicatatkan di seluruh negara. Lebih separuh daripadanya membabitkan kediaman dengan 435 kes. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang kini diketuai Ketua Pesuruhjaya baru Latif Akoya untuk supaya bertindak terhadap semua kes rasuah sama ada semasa pentadbiran Barisan Nasional BN atau Pakatan Harapan PH. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Seri Anwar berkata beliau mahu pimpinan PH menerima keputusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melantik Latifah menerajui SPRM. Beliau berkata pimpinan PH juga seharusnya memberikan ruang kepada Latifah dan SPRM untuk menjalankan tugasnya dengan tegas serta berkesan.
Ini adalah kenyataan pertama Datuk Seri Anwar selepas pelbagai kritikan dan pandangan berikutan pelantikan Latifah termasuk dalam kalangan pimpinan PH malah PKR. Ada yang menyokong dan yang lain mendesak orang ramai menandatangani petisyen bertujuan menggesa Latifah meletak jawatan. She says what is truth? What is the truth? Baik, kerajaan mahu golongan pesawah dan petani mempelbagaikan tanaman dengan memanfaatkan keluasan tanah dan tidak memfokuskan pada satu tanaman sahaja. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan membelanjakan lebih 1.8 bilion ringgit bagi memberi subsidi kepada 200,000 golongan pesawah padi dan jumlah itu amat besar. Di masa yang sama, kita kalau if we want to overcome paddy farmers punya poverty, kita tidak boleh paksa mereka hanya menanam padi. Mereka boleh ada other crops yang boleh beri pulangan yang lebih baik. Umpamanya cash crops yang mana boleh harvest 3 kali, 4 kali setahun dan memberi pulangan yang lebih baik daripada penanaman padi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Tindakan Ekonomi di Bangunan Perdana Putera Putrajaya pagi tadi. Perusahaan Automobil Nasional Sendian Berhad Proton mencatatkan jualan 10,611 unit kereta bagi bulan Mei, angka paling tinggi dalam tempoh 46 bulan. Syarikat pembuat kereta itu berkata jumlah unit dijual pada bulan itu adalah 51.3% lebih tinggi berbanding April, sekaligus meningkatkan pertumbuhan jualan keseluruhan bagi tempoh 5 bulan pertama tahun 2019 kepada lebih 70% tahun ke tahun. Dalam satu kenyataan, Proton berkata bahagian pasaran bagi bulan tersebut dianggarkan berada pada 17.2%, satu lagi perkembangan penting bagi syarikat sejak Januari 2016. Model yang paling laris dijual ialah kenderaan utility sukan pertamanya, Proton X70 dengan jumlah jualan 2,439 unit pada Mei dan kekal penderaju pasaran SUV dari segi jualan keseluruhan. Bagi 5 bulan pertama tahun ini, Proton menyerahkan 13,572 unit X70. Sementara itu, angka jualan kumulatif model-model yang dilancarkan baru-baru ini menyumbang 36% keseluruhan jualan Proton dengan lebih 10,000 tempahan sehingga kini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Lee Chun Rong berkata Proton akan terus memperkenalkan penambahbaikan dalam rangkaian model sedia ada dan memperbaiki pengalaman jenama dengan membuka lebih banyak cawangan 3S dan 4S dalam usaha meneruskan pertumbuhan jualannya. Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia menggesa kerajaan melihat secara serius isu peniaga asing di karnival jualan dalam negara yang dilihat menjejaskan peniaga tempatan. Menurut Presidennya Dato' N. Gopalakrishnan, isu yang telah berlarutan sejak 10 tahun itu berleluasa tanpa sebarang tindakan. Di sini peniaga-peniaga asing datang dari Indonesia, datang dari India, datang dari Bangladesh, datang dari Pakistan, diberi peluang menjual barang-barang ini kepada end user, consumer di Malaysia. So my question to MITI is that, is this permissible or allowed under MITI? If it's allowed, then we know. We feel offensive, we feel this is wrong, then we will take this matter to the MITI and also the Prime Minister. Beliau dipercayai merujuk kepada Karnival Global Indian Festival yang berlangsung di pusat pameran Mid Valley dan karnival lain yang diadakan di seluruh negara. Karnival itu dilihat mendapat penyertaan tinggi daripada peniaga asing dengan tawaran harga barang jauh lebih murah memandangkan mereka adalah peniaga secara borong. Peniaga asing itu juga tidak melalui proses pelesenan dan pembayaran cukai yang tinggi sekaligus dilihat tidak adil kepada peniaga tempatan yang membayar cukai dan mengikuti peraturan pihak berkuasa. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di Jari.
Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, bekas anak buah kepada Prabowo Subianto ketika dalam Komando Pasukan Khusus Kopassus, Fauka Nur Rashid didakwa mendalangi tunjuk perasaan yang bertukar rusuhan berdarah di Jakarta pada 22 Mei lalu. Dakwaan itu didedahkan menerusi laporan yang dikeluarkan Majalah Tempo edisi 10 hingga 16 Jun dengan mengemukakan transkrip yang menunjukkan penglibatan Fauka dalam insiden tersebut. Fauka merupakan anggota pasukan khas dikenali sebagai Tim Mawar yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998 yang dipimpin oleh Prabowo selaku Komandan Jeneral Kopassus pada ketika itu. Polis Indonesia sedang menyiasat laporan Majalah Tempo ini dan menepis bahawa ianya merupakan maklumat dari siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Hari ini, Polis Indonesia dijangka akan mengumumkan individu yang mendalangi rusuhan 22 Mei pada pukul 2 petang waktu tempatan. Rusuhan bagi membantah keputusan pilihan raya Indonesia itu telah mengakibatkan 8 terbunuh. Baik, hampir 100 penduduk dilaporkan terbunuh dalam serangan berdarah di sebuah perkampungan yang terletak di bahagian tengah Mali. Serangan terbaru yang menyasarkan penempatan etnik Dogon berlaku kurang 3 bulan selepas pembunuhan melibatkan 160 penduduk etnik Fulani sebelum ini. Bagaimanapun, setakat ini tidak ada pihak mengaku bertanggungjawab melakukan serangan tersebut. Pihak berkuasa turut mengesahkan 19 yang lain dilaporkan hilang. Menurut saksi, serangan melibatkan 50 lelaki bersenjata dengan menaiki motosikal dan truk pikap. Pertempuran antara kedua etnik itu sejak Januari lalu telah meragut ratusan nyawa. Seorang juruterbang dilaporkan maut apabila helikopter yang dikemudinya terhempas ketika cuba mendarat di atas sebuah bangunan pencakar langit di Manhattan. Nahas membabitkan helikopter jenis Agusta A109E dan berlaku kira-kira jam 1.45 petang waktu tempatan, iaitu 10 minit sebaik berlepas dari pangkalan helikopter di bandar tersebut. Anggota keselamatan dikerahkan ke lokasi di bangunan pejabat 54 tingkat di 7th Avenue sebaik menerima laporan kebakaran dan gegaran. Ketika kejadian, juruterbang itu bersendirian tanpa membawa penumpang. Setakat ini tiada mangsa lain yang cedera termasuk orang awam yang berada di kawasan berhampiran. Punca nahas masih disiasat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, Ketua Jurulatih Bola Sepak Negara Tan Cheng Ho menyifatkan kemenangan mutlak ke atas Timor Leste malam ini penting untuk meningkatkan ranking dunia dan keyakinan pemain skuad Harimau Malaya yang kini berada di tempat ke-168. Pengendali berusia 51 tahun itu dilihat tidak mahu berpuas hati dengan kemenangan 7-1 pada Jumaat lalu dalam aksi pusingan pertama kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Tetapi bagaikan mahu meningkatkan jurang kemenangan pada aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, ranking tu pentinglah untuk undian nanti untuk top 40 dan AFC nanti. Itu yang penting. Saya nak pemain turun ke Stadium Bukit Jalil dengan satu mission atau target, iaitu dapatkan keputusan yang positif lah untuk besok. Bekas jurulatih Kedah itu juga masih berahsia mengenai barisan pemain yang bakal diturunkan sama ada mahu mengekalkan kesebelasan utama seperti aksi pertama atau memberi peluang kepada pemain lain. Beliau turut memuji aksi pemain prolifik negara Safari Rashid yang menunjukkan peningkatan dalam setiap aksi bersama pasukan kebangsaan walaupun baru berumur 22 tahun. Cheng Ho berkata pemain bahagian serangan dan sayap itu sentiasa bekerja keras, komited dan merendah diri untuk meningkatkan corak permainannya serta mempunyai potensi yang besar pada masa akan datang. Mengenai kecederaan Cheng Ho yang kehilangan Muhammad Syafiq Ahmad kerana kecederaan ligamen cengkaran medial MCL pada aksi pertama, yakin pemain pertahanan Dominic Tan dan pemain tengah Shazwan Zainun yang mengalami kecederaan ringan mampu beraksi hari ini. Andre Musgrove, 22 tahun, merakam visual seorang wanita bermain piano di dasar laut di Mushaki, Bahamas. Paparannya menutup tirai Buletin 130